Bercakap soal vaksin ini, Moderna bakal memohon kelulusan kecemasan untuk menggunakan vaksin COVID-19 keluarannya di Amerika Syarikat dan Eropah. Dan langkah itu dibuat selepas data kajian fasa akhir mengesahkan bahawa vaksin tersebut mempunyai tahap keberkesanan sehingga 94.1% dan tidak menyebabkan tindak balas bahaya. Dan vaksin itu juga dilaporkan 100% berkesan mencegah kes jangkitan COVID-19 yang serius, sekaligus menjadikan Moderna syarikat farmaseutical kedua yang bakal memperoleh kelulusan kecemasan. Sebelum ini juga kita bermaklum bahawa Pfizer dan juga BioNTech memohon kelulusan kecemasan dari pihak berkuasa Amerika Syarikat dan kebenaran untuk penggunaan vaksin keluaran syarikat tersebut dijangka diperoleh dalam tempoh terdekat. Dan untuk mengulas lanjut bersama di Thailand menerusi Skype ketika ini, Profesor Madya Dr. Nurul Azmawati Muhammad, pakar makrobiologi klinikal Universiti Sains Islam Malaysia. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Prof, pertama sekali reaksi Prof dengan pengumuman yang dibuat oleh Moderna ini. Adakah ini satu perkara yang biasa? Sebenarnya pengumuman Moderna ni adalah satu pengumuman yang baik ya. Saya sangat gembira dengan pengumuman ini ya, kerana keberkesanan sebanyak lebih daripada 90% itu adalah agak tinggi bagi suatu vaksin ya. Kalau kita lihat vaksin-vaksin yang sebelum ini ya, keberkesanannya adalah berbeza. Sebagai contoh ya, vaksin influenza keberkesanannya hanya 60%. Manakala keberkesanan vaksin chickenpox hanya 92%. Jadi ini 94% agak tinggi juga ya. Dan sebenarnya pada peringkat awal ya, FDA sebenarnya hanya menetapkan bahawa sesuatu vaksin COVID ni akan diluluskan jika keberkesanannya sekurang-kurangnya 50%. Mereka expect hanya 50% ya. Manakala pakar-pakar hanya menjangkakan dalam 70%. Jadi 90% ni, perkembangan terbaru ini memang agak mengejutkan dan menggembirakan dan memberi kelegaan kepada banyak pihak lah sebenarnya. Prof, macam mana kita nak memahami apabila kita bercakap mengenai keberkesanan vaksin ini? Adakah maksudnya kalau lebih tahap 94% ini dalam bahasa ringkasnya, kalau dah dapat suntikan vaksin ini memang tak akan terkena jangkitan COVID-19? Okey, kita kena faham dulu bagaimana kajian klinikal yang dilakukan ya. Sebagai contoh, saya gunakan Moderna ya. Kajian klinikal mereka tu melibatkan 30,000 orang ya di Amerika Syarikat. Jadi mereka bahagikan kumpulan itu kepada dua, 15,000 mendapat suntikan dua dos suntikan Moderna, vaksin Moderna, manakala 15,000 lagi mendapat placebo ya. Maksudnya dia mendapat bahan lain yang tidak berbahaya sebagai pengganti kepada vaksin tersebut. Kemudian mereka dimonitor dan sesiapa yang mempunyai dijangkiti COVID yang mempunyai COVID bergejala, mereka dilaporkan kepada Moderna. Jadi mereka dapati bahawa daripada 30,000 tu 196 dijangkiti COVID, dan apabila dilihat daripada rekod ya, 185 daripada 196 itu adalah daripada kumpulan placebo. Maksudnya mereka tidak menerima vaksin. Dan hanya 11 orang daripada yang menerima vaksin 11 orang daripada 15,000 yang dapat vaksin mendapat jangkitan COVID ya. Manakala daripada 196 tu 30 orang mendapat jangkitan COVID yang agak teruk ya. 30 orang mendapat COVID yang teruk dan satu kematian, dan semua itu adalah daripada kumpulan placebo ya. Jadi daripada nombor-nombor ini mereka membuat analisis dan mendapati bahawa 41 keberkesanan. Maknanya mungkin daripada 100 orang yang mendapat vaksin, hanya 6 orang saja yang tidak berkesan ya. 94 orang lagi dilindungi daripada jangkitan COVID. Prof, kita difahamkan sebelum ini Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Ishak Abdullah ada menyatakan bahawa mungkin kita akan melihat juga iaitu laporan ujian klinikal fasa ketiga. Kita faham penghasilan vaksin ini perlu melalui beberapa fasa ujian, termasuklah ujian fasa ketiga. Tetapi ada keperluan ataupun tidak untuk ujian klinikal itu dilakukan di negara yang menerima? Contohnya kalau kita nak menerima vaksin daripada Moderna ini, kita melakukan sekali lagi ujian klinikal itu. Sebenarnya bagus ya jika kita lakukan ujian itu di negara kita sendiri ya. Kerana bila ujian ini dilakukan di Amerika Syarikat ya. Jadi di Amerika Syarikat kita tahu
penduduk di sana berlainan kaum ya, mereka terdiri daripada American African, ada Latin semua, jadi genetik mereka juga berbeza, environment juga berbeza. Jadi sepatutnya untuk betul-betul melihat keberkesanan suatu vaksin tu, ia perlu dilakukan, ujian tu perlu dilakukan di lebih banyak tempat meliputi pelbagai latar belakang ya, di pelbagai kaum, pelbagai jenis pelbagai umur ya, dan juga pelbagai orang yang mempunyai pelbagai masalah kesihatan yang berbeza. Jadi bila kita tahu lebih banyak faktor-faktor itu, maka kita lebih faham tentang keberkesanan itu. Jadi kalau jika ingin dilakukan di Malaysia, saya amat mengalu-alukan. Prof, adakah satu lagi Prof, adakah kita ada kemampuannya ataupun untuk melakukan ujian klinikal ini, ianya merupakan prosedur yang normal dan mempunyai kepakaran dan kemampuannya? Saya difahamkan vaksin dari China ya akan menjalani clinical trial fasa ketiga pada bulan 12 ya. Tapi untuk vaksin dari China tu, ia adalah jenis vaksin yang daripada jenis vaksin yang dimatikan. Jadi kadar penyimpanan dan juga storage tu agak menggunakan fridge biasa saja ya. Mungkin tidak ada masalah dari segi penyimpanan stok dan sebagainya. Tapi saya lihat jika kita ingin membuat ujian klinikal menggunakan Moderna ataupun vaksin dari Pfizer, mungkin kita menghadapi masalah kerana vaksin ini memerlukan freezer ya, memerlukan peti sejuk beku -80 ya. So mungkin agak sukar untuk dilakukannya kerana masalah fasiliti, kekurangan fasiliti. Baik, terima kasih Profesor Mahdia Dr. Nurul Azmawati Muhammad, pakar mikrobiologi klinikal Universiti Sains Islam Malaysia USIM, di atas perkongsian itu tadi.